كن فريدا عش بفخر في الحياة، لا تبالي فالمعالي بالتحدي لا سواه. كن سعيدا كن فريدا عش بفخر في الحياة، لا تبالي فالمعالي بالتحدي لا سواه، بالتحدي لا سواه. حرر النفس ولا تحيا هباء، يا ربيعا أنت والعطر الرداء. حرر النفس ولا تحيا هباء، يا ربيعا أنت والعطر الرداء. خذ قرارا وانطلق لا تنتظر، ليس كل الناس أهل للعلاء. خذ قرارا وانطلق لا تنتظر، ليس كل الناس أهل للعلاء، ليس كل الناس أهل للعلاء. كن سعيدا كن فريدا عش بفخر في الحياة، لا تبالي فالمعالي بالتحدي لا سواه. كن سعيدا كن فريدا عش بفخر في الحياة، لا تبالي فالمعالي بالتحدي لا سواه، بالتحدي لا سواه. ذلك الدهر الذي ترضى به، هل يراك الكون من صناعه؟ ذلك الدهر الذي ترضى به، هل يراك الكون من صناعه؟ ودع الأحلام يا فارسنا، كن بهذا العصر من أعلامه. ودع الأحلام يا فارسنا، كن بهذا العصر من أعلامه، كن بهذا العصر من أعلامه. كن سعيدا كن فريدا عش بفخر في الحياة، لا تبالي فالمعالي بالتحدي لا سواه. كن سعيدا كن فريدا عش بفخر في الحياة، لا تبالي فالمعالي بالتحدي لا سواه، بالتحدي لا سواه. إنما المشتاق للمجد التليد، لن تراه مستكينا كالعبيد. إنما المشتاق للمجد التليد، لن تراه مستكينا كالعبيد. إنه ليث البرايا ثابت، يمتطي العز بعزم من حديد. إنه ليث البرايا ثابت، يمتطي العز بعزم من حديد، يمتطي العز بعزم من حديد. كن سعيدا كن فريدا عش بفخر في الحياة، لا تبالي فالمعالي بالتحدي لا سواه. كن سعيدا كن فريدا عش بفخر في الحياة، لا تبالي فالمعالي بالتحدي لا سواه، بالتحدي لا سواه. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar jemaah muslimah kita di Masjid Kampung Siglap pada pagi ini? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan yang sihat sejahtera hendaknya, dan sebagaimana biasanya sudah bersedia untuk mengikuti sambungan perbincangan kitab kita Ad-Da' wa Ad-Dawa. Siapa bersama dengan kita pada pagi ini? Kita lihat teman-teman yang sudah dari awal tadi masuk di ruangan komen, kemudian memberikan salam, meriah ruangan komen kita ni dengan admin sekali meriah di situ. Masya Allah, tabarakallah. Baik, pertama tadi awal saya lihat ada Kak Nur kita, Kak Nur Kamaria kita yang bersama dengan kita. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Admin dan teman-teman, selamat pagi Kak Nur. Mudah-mudahan ya Kak Nur sihat. Semalam baru jumpa, hari ni jumpa lagi. Liza juga ada kat sini.
Ni geng-geng marhaban ni semua ni. Assalamualaikum Ustazah, admin dan teman-teman online. Waalaikumsalam warahmatullahi. Betul juga kita ada Kak Som. Kak Som juga berikan salam. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Admin dan teman-teman semua, semoga dikurniakan kesihatan yang baik. Amin. Terima kasih Kak Som di atas doanya itu ya. Kak Zah juga, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah, Waalaikumsalam warahmatullahi. Moga Ustazah sihat pada pagi ini. InsyaAllah dia dah semakin nak semakin je nak okey lah Saya ambil masa lama juga kalau saya tak berapa okey, dia akan ambil masa beberapa hari untuk naik macam tu. Dia tak boleh terus okey. Baik, terima kasih kepada Kak Zah di atas doanya juga. Kak Nur kita Masjid Kampung Siglap. Waalaikumsalam admin, lagu bagi semangat untuk bagus. Pelik lagu ni, ramai orang suka ya. Kenapa suka lagu ni? Tak tahulah. Ni Muslimah lah ni. Muslimah tu maknanya pegawai Masjid Kampung Siglap ni, nama dia Muslimah. Si Muslimah ni pandai dia cari lagu. Dia bagi semangat untuk kuliah saya ni, Masya Allah. Terima kasih juga admin bernama Muslimah ni. Baik, terusnya kita ada siapa? Kak Johara kita. Assalamualaikum Ustazah dan admin. Selamat pagi. Selamat pagi Kak Johara. Mudah-mudahan sihat ya. Cik Salimah kita. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kita ada Mas Niza. Kita juga ada Kak Siti. Kak Amy kita. Dan semuanya lah yang ada bersama dengan kita pada pagi ini, walaupun saya tahu mereka ni just tengok kan, nak catat, malas nak komen-komen ni. Okay, tak apa, kalau nak komen boleh komen, tak nak komen pun tak apa. Hari ni macam ada orang yang tak masuk ya. Tak apa, dia belum komen ke apa kan. Tak tahulah. Okey, baik, kita berada di muka surat yang keberapa pada pagi ini? Sila letakkan di ruangan komen supaya teman-teman kita dapat untuk membantu teman-teman kita yang lain ya, agar mereka ni dapat mengikuti kuliah kita. Jadi ada yang dah tercatat di situ, mudah sedikit. Boleh letakkan di ruangan komen Kak Noh, Kak Siti, Cik Salimah. Kalau Mas Niza ada bukunya, boleh letak di ruangan komen tu. Siapa? Berapa Kak Som? Point 45. Okay, point 45 muka surat 214. Baik, Kak No, muka surat 214, point 45. Ustazah lain Ustazah lain lah Kak No. Itulah kan, susah Ustazah ni, lain muka surat Ustazah. Okay, Kak Aisyah kita, page 214, point 45. Cik Salimah, Ustazah buku Ustazah sama. Cik muka surat berapa? Cik, muka surat dah sama dah Cik. Maksud Cik tak ingat dah muka surat berapa. Subhanallah. Tak apa Cik, nanti kita tengok muka surat yang keberapa. Okay? Ada dia ni Kak Mas kita. Itulah saya kata tadi, macam tak ada je. Rupanya ada. Main cak-cak dia. Hari ni muka surat 214, poin yang ke-45. Kak Zah dan Liza juga memberikan jawapan yang sama. Muka surat 214.45. Baik, kita lihat betul ke tidak. Sekejap ya, Cik Salimah kita yang tersayang. Sebentar ya, Ustazah buka slide kita pada pagi ini. Kita lihat. Belum sampai lagi. Sebentar. Ini baru cover page je. Mana Ustazah tak letak Lama. Tersilap lah. Sorry. Dia punya slide ke belakang. Okey, tak apa. Kita lihat di sini. Cik Salimah, muka surat kita 223. Okey? Saya tersilap susun slide tu. Kenapa dia pergi belakang? Wallahualam lah. Jangan tanya. Kenapa dia pergi belakang? Okey, kita berada di muka surat 223 di situ. Untuk buku saya. Sekejap ya, kenapa muka saya tak ada ni? Muka saya tak ada, okey tak? Tada! Baik, kita berada di muka surat 223 untuk kitab saya yang sama dengan saya. Okay. Jika sekiranya muka suratnya bukan 223 dan saya yakin kerana majoriti teman-teman kita di sini berada di muka surat 214. Yang penting ya, muslimah-muslimah semuanya, sila cari poin yang ke-45. Okay, cari poin yang ke-45 dalam kitab ini. Di muka surat 223 ataupun 214. Kita akan mulakan perbincangan di situ. Yang mana topik kita pada pagi ini ialah menjaga
telinga dari hal-hal yang diharamkan. Menjaga telinga kita daripada perkara-perkara yang haram untuk kita dengar. Baik, pada minggu lepas kita bincangkan tentang apa yang dilakukan oleh syaitan laknatullah kepada pos-pos. Okay, pos-pos ialah kepada mata kita kan, hati. Mula-mula dia serang apa? Mula-mula dia serang apa? Cik, saya tanya ni. Minggu lepas kita bincangkan bagaimana syaitan dia mengatur langkah untuk merosakkan pasukan yang ada pada diri kita ini supaya dia boleh bawa kita bersama-sama dengan dia masuk ke dalam api neraka. Jadi kita ada bincangkan langkah-langkah yang telah dia aturkan. Jadi pertama sekali dia akan serang pada bahagian mana? Hati, jiwa dan nafsu. Masya Allah, tabarakallah. Betul. Syaitan dia akan serang jiwa dan nafsu kita terlebih dahulu untuk mengawal hati kita. Jadi hati tu belum lagi ya Kak Som. Hati belum lagi. Nafsu betul. Sebagaimana Kak Mas. Dia attack hawa nafsu dulu. Yes. Syaitan akan attack hawa nafsu kita terlebih dahulu. Itulah yang menyebabkan dia mampu untuk masuk ataupun mengawal hati kita. Jadi bila hati itu rosak, kita dah bincangkan hadis Nabi SAW, bila rosak hati seseorang, maka rosaklah keseluruhannya. Okay. Kemudian bila hati itu telah rosak, apa yang dia lakukan? Dia akan serang pada mata kita. Ini juga kita dah bincangkannya pada minggu lepas. Jadi dia serang mata kita. Dia serang mata ini supaya mata kita tidak dapat melihat ibrah, melihat pengajaran. Bila kita lihat sesuatu perkara yang berlaku di sekitar kita, syaitan ini akan buat kita supaya jangan ambil pengajaran daripada apa yang kita lihat supaya kita tidak timbul keinsafan. Kemudian akhirnya kita tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan terus-terusan melakukan dosa. Jadi bila hati sudah berjaya dia kuasai, kemudian mata, seterusnya inilah yang kita nak bincangkan pada pagi ini. Dia akan masuk pada pos yang berikutnya, pusat kawalan yang berikutnya, iaitu telinga kita. Jadi apa yang akan dilakukan oleh syaitan laknatullah pada pusat kawalan telinga kita ini, yang seharusnya kita gunakan ia untuk perkara-perkara yang baik. Baik, di sini Imam Ibn Al-Qayyim Al-Jauziyah dia jelaskan pada perenggan yang pertama, beliau kata begini. Selanjutnya, musuh tersebut, musuh di sini maksudnya ialah syaitan tu tadi. Musuh tersebut berkata, cegahlah pos telinga agar tidak dimasuki hal-hal yang boleh merosak urusan kalian. Jadi syaitan ini dia beritahu kepada tentera-tentera dia. Yang dia tugaskan untuk mengganggu, menggoda manusia. Dah berjaya goda hati manusia, maknanya dah berjaya ambil pusat kawalan hati manusia ini. Kemudian mata dia dah berjaya, seterusnya kita rosakkan telinga dia. Jadi syaitan ini beritahu kepada tentera dia, cegah telinga manusia ini supaya dia tidak dengar sesuatu yang boleh merosakkan urusan kita. Sekarang kita nak goda dia ni, tapi kalau dia dengar perkara-perkara yang baik, perkara yang baik itu akan menyebabkan dia berhenti dari melakukan dosa yang kita anjurkan supaya dia lakukan. Baik, di sini syaitan tu pun kata, berusahalah dengan sungguh-sungguh agar tidak ada yang memasuki telinga selain kebatilan. Jadi bila dia dah masuk pada telinga manusia ini, mereka akan usaha secara bersungguh-sungguh. Syaitan ni dia tak main tau, usaha yang biasa-biasa. Syaitan ini dia satu sifat dia ni yang baguslah saya katakan. Dia kalau buat sesuatu, dia tak, orang kata touch and go. Ni syaitan, perangai dia macam gitu. Memang syaitan tu jahat kan, tapi perangai dia yang baguslah. Kerana apa? Dia ni kalau buat sesuatu dia tak ada dah
sikit-sikit sudah, tak ada. Syaitan tak buat gitu. Syaitan ni perangai dia, bila dia buat sesuatu, dia akan buat all out. Kalau aku nak musnahkan, aku musnahkan sampai habis. Macam gitu perangai dia. Jadi kalau dia dah berjaya, tadi kan, masuk pada telinga seseorang, dia akan habiskan. Dia tak ada maknanya. Orang kata touch and go sikit-sikit lepas tu kita pergi. Tak ada macam gitu. Dia akan duduk, stay, dia akan tunggu je. Sampailah musnah pusat kawalan yang ada di telinga kita ini. Jadi sebab itu, mereka ni buat kerja sungguh-sungguh agar telinga kita tak dengar perkara-perkara yang baik. Jadi syaitan ini dia kata kepada tentera dia yang mana bersungguh-sungguh masukkan perkara yang batil pada telinga manusia ini, okay, supaya mereka ini lihat perkara yang batil itu sebagai hal yang indah. Bila mereka dengar perkara yang batil ini, perkara yang tidak baik sebagai satu perkara yang indah. Jadi jiwa mereka akan cenderung kepada perkara yang batil. Batil ni maksudnya hal yang rosak, hal yang tidak baik, hal yang buruk bila mereka dengar. Dan ini akan menyebabkan manusia itu dia rasa suka. Okay, dia rasa suka kerana hal tersebut sudah menjadi begitu indah bagi jiwa dia. Bila dia dengar pertama kali perkataan yang diucapkan oleh syaitan ataupun dibisikkan oleh syaitan ini dengan perkataan-perkataan yang paling manis, paling mempesona, sehingga telinga itu dia mendengarnya sebagai sesuatu yang begitu indah, yang mendengarnya menjadi sesuatu yang begitu asyik, sehingga dia akan menyebabkan manusia ini lupa pada perkara-perkara yang baik. Kerana apa? Dia hanya ingat perkataan-perkataan yang manis, ucapan-ucapan yang mempesona yang dihidangkan oleh syaitan itu tadi. Yang dihidangkan oleh syaitan itu tadi. Maka sebab itu dia kata, tapi kalaulah kita ni dah usaha, syaitan ni kata kepada tentera-tentera dia ni, kalau korang dah usaha sungguh-sungguh, tapi dia masih lagi tak nak, maksudnya ataupun dalam keadaan yang dia dah dengar perkara yang tak baik ni boleh saya kata macam mengumpat kan, kita dengar, kita orang syok kan dengar orang cerita pasal orang macam tu kan kadang-kadang kan. Dia tu best lah cerita pasal orang, kita duduk dengar kan. Kau tahu Sakinah, kenapa Sakinah cerita macam kita maknanya kita buka ruang untuk kita dengar perkara yang tak baik. Betul tak? Cerita. Aku nak dengar cerita kau ni. Dia cerita. Biasa cerita kau ni bagus. Habis lepas apa jadi? Dia cerita lagi. Kita dengar. Benda itu, syaitan dia cantikkan lagi. Orang yang bercerita ni duk syok lah kan. Sebab apa dia tahu orang dengar. Cuba kalau orang tak nak dengar, ada rasa dia nak cerita? Tak ada. Kan kata, aku cerita kau tak layan kan. Yelah kau cerita pasal si Sakinah tu, buat apa aku nak layan? Tahu aku Sakinah tu tak macam gitu. Orang ni pun diam. Nampak tak? Orang ni pun diam. Cuba kalau kita buka ruang tu. Kalau kita buka ruang tu, syaitan pun ambil lah. Dia ambil tempat ni, dia indahkan, dia cantikkan penceritaan itu. Orang ni pun jadi semangat kan. Dia punya lidah dah cerita macam-macam, kita dengar, macam gitu. Akhirnya kita ingat cerita tu. Sedangkan cerita itu cerita yang tidak benar, menyebabkan buruk orang tersebut pada pandangan mata kita. Jadi ini yang syaitan usahakan. Kerana bila kita dengar perkara-perkara yang begini, ia boleh menimbulkan permusuhan, kebencian, ia akan menyebabkan kita sesama manusia ini sudah tidak ada ukhuwah Islamiah dan akhirnya bergaduh, hilanglah kasih sayang di antara manusia. Kita dah tak ada simpati, tak ada empati dan kita menjadi orang yang mana melihat buruk kepada semua orang yang ada di hadapan mata kita. Ini aim dia sebenarnya. Sebab tu telinga ni menjadi antara pusat kawalan yang terpenting untuk dia musnahkan. Bila kita suka dengar tentang cerita orang mengumpat sana, orang mengumpat sini, kita suka dengar gosip, kita suka dengar itu ini, benda-benda yang tak baik lah, tak elok ni kan. Rosak hati kita, rosak semuanya. Dan syaitan takkan melepaskan peluang ini
Kalau seseorang dia cenderung kepada hal itu, sebab tu tadi dia kata, cari lagi perkataan-perkataan, hadirkan lagi kalimat-kalimat yang mana orang ini akan melihat dia sebagai menganggap perkataan-perkataan itu sebagai perkataan yang baik, maka dia akan terus ingat dan ingat apa yang diceritakan kepada dia tentang hal yang buruk itu tadi. Kemudian, kita lihat pada perenggan yang berikutnya. Syaitan ini beritahu kepada tentera-tentera dia ini, berhati-hatilah. Berhati-hatilah. Tentang apa? Dia beritahu kepada mereka, jangan sampai pos ini dimasuki oleh firman Allah. Antara sebab kenapa syaitan ini dia nak hiaskan telinga kita dengan perkataan-perkataan yang tidak baik, dengan cerita-cerita gosip, dengan perkataan-perkataan ataupun ungkapan kata yang dirasakan oleh jiwa kita sebagai indah, sebabnya dia nak halang kita agar jangan dengar Al-Quran. Ini antaranya, kan? Dia nak halang kita supaya jangan dengar Al-Quran. Jadi, apa yang syaitan ni buat, dia akan halang kita dengar firman Allah Subhanahu Wa Taala. Iaitu, dia akan halang kita ni dengar ayat Al-Quran. Kita kalau dengar ayat Al-Quran je kan, dekat radio ke, kawan kita post ke apa, boring pe. Ada macam tu kan, boring pe. Tak ada benda lain ke nak post kan. Dia macam itulah perasaan dia. Syaitan nak kita begitu. Kerana bila, sebenarnya ayat Al-Quran ini bila kita dengar betul-betul, dia boleh menusuk masuk dalam jiwa kita. Kerana dalamnya ada banyak pengajaran. Ya, ada banyak hal-hal yang boleh menyebabkan kita supaya kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau kita, bila kita tengok ada, cuba buka apa ni, kita punya news feed dekat Facebook ke ataupun di IG kita kan. Kalau ada orang share tentang Al-Quran ni, berapa ramai yang akan stay dengar sampai habis. Ni jangan tunjuk orang lain ya, lihat pada diri sendiri. Kita bagaimana? Adakah kita akan terus ataupun kita terus scroll je? Alah, apa ayat Quran pula? Kita scroll down kasih habis ke ataupun kita tekan, kita klik ataupun kita dengar? Macam mana? Ini muhasabah ya untuk saya juga. So kita ni sekarang, syaitan ni dia tak nak tau kita dengar firman Allah Subhanahu Wa Taala. Hadis Nabi SAW. Kita lebih prefer yang mana satu? Orang cerita menggunakan cerita-cerita dia ataupun orang cerita yang mana cerita tentang hadis Nabi SAW. Kita lebih prefer yang mana satu? Mungkin ada orang, alah apa ni, cerita pasal kisah Nabi pula. Mungkin ada orang begitu. Kan dia tak suka bila kita nampak reels ke orang buat dekat IG. Mungkin orang buat tentang nak motivate seorang lain kan, yang video seminit itu. Mungkin kita lebih prefer untuk dengar orang cakap, ya kita sebagai seseorang Muslim ya, hati kita kena jaga, hati kita kena gitu, hati kita kena gini. Mungkin kita lebih prefer dengar orang just cakap-cakap gitu saja yang kita rasa menyentuh jiwa kita. Berbanding dengan orang kata, Nabi SAW bersabda. Kita bila dengar, alah kisah Nabi, tak payah kita scroll. Dah sudah. Kita nak dengar orang bagi semangat. Tapi sebenarnya, ayat Al-Quran, hadis Nabi, itulah yang kita panggil sebagai sebaik-baik motivasi untuk jiwa orang yang bernama mukmin. Kita sebagai seorang muslimah, kita nak dapatkan satu motivasi, kita nak dapatkan satu kekuatan, semangat juang yang tinggi yang boleh orang kata keluarkan kita daripada sebarang perkara-perkara yang mengecutkan jiwa kita ni tau. Kita nak ada jiwa yang besar. You want a big heart, orang kata. Kita nak ada jiwa yang besar, jiwa yang kekal, semangat juang yang begitu tinggi. Al-Quran dan hadis Nabi tak boleh tinggal. Kerana apa? Ia adalah terapi jiwa bagi orang yang beriman kepada Allah. Namun, syaitan laknatullah, dia tak suka.
kita dengar ayat Al-Quran. Dia tak suka kita dengar hadis Nabi SAW ataupun ucapan-ucapan nasihat yang baik ini berdasarkan daripada firman Allah dan hadis Nabi. Sebab itu dia nak halang kita. Dia gantikan dengan muzik. Dia gantikan dengan perkara-perkara yang indah-indah selain daripada muzik dan sebagainya. Sehingga kita lebih cenderung untuk mendengar hal-hal yang tidak bermanfaat dalam kehidupan kita. Bila kita lalai dengan muzik contohnya, bukan saya kata tak boleh langsung ya, nanti ada orang kata, oh Sakinah cakap tak boleh dengar muzik kau. Nanti lain pula ya jadinya. Tapi bila kita cenderung, jiwa kita lebih kuat kepada mendengar hal-hal yang melalaikan, maknanya jiwa kita telah didominasi dengan halua telinga yang tidak seharusnya. Ini adalah sesuatu yang diinginkan oleh syaitan. Sebab itu dia ingatkan kepada tentera-tentera dia untuk pusat kawalan telinga manusia ini, kalian rosakkan ia dengan perkara-perkara yang melalaikan dia, yang buat dia tak ingat kepada Allah. Bila dia suka pada perkara itu, dia akan tolak Al-Quran. Dia akan tolak hadis Nabi. Dia akan tolak ucapan-ucapan nasihat. Apa ramai orang suka duduk dalam kuliah untuk dengar? Berapa ramai saya tanya? Tak ramai orang suka. Ya muslimah, tak ramai orang ada kekuatan untuk duduk dalam satu kuliah, dengar ustazah ataupun ustaz cerita tentang ayat Al-Quran, cerita tentang hadis Nabi ini dalam keadaan yang begitu betah duduk dengar sungguh-sungguh. Tak ramai orang ada semangat juang yang begitu. Tapi berapa ramai orang boleh duduk dalam konsert, berapa ramai orang boleh tengok TV, orang kata back to back, dengar tengok TV, dengar sampai hafal semua dialog yang ada dalam drama, dalam filem. Berapa ramai orang boleh ingat. Tapi kalau duduk 1 jam dengar Al-Quran, belum tentu. Bukan saya kata tidak ada, tapi belum tentu. Ini muhasabah untuk kita semua yang muslimah. Muhasabah. Diri saya juga. Tak ramai orang betah untuk duduk di hadapan TV, di hadapan smartphone, semata-mata untuk dengar ayat Al-Quran, dengar ceramah, dengar forum, dengar perkara-perkara yang baik ini. Tak ramai orang. Tapi kita kalau dengar kan orang mengumpat, dia gosip sana, gosip sini, kan benda-benda komedi yang kelakar, yang menghiburkan, yang boleh buat kita ketawa berdekah-dekah, kita boleh duduk 1 jam, 2 jam, 3 jam. Kita tengok, kita dengar, kita boleh hafal setiap dialog yang diucapkan, yang dilantunkan. Jadi bagaimana kita sekarang ini? Bukankah situasi kita sekarang ini lebih kepada apa yang diusahakan oleh syaitan laknatullah itu tadi? Bila kita dah lalai, kan, dengar benda-benda yang begitu, sehingga kita dah susah untuk dengar firman Allah, sabda Nabi, ucapan-ucapan nasihat yang baik ini, makin mudah untuk dia cegah kita ni manusia memahami, merenungi dan mengambil pengajaran daripada Al-Quran, hadis dan ucapan-ucapan nasihat. Dia berjaya. Sukses. Syaitan itu berjaya menjadikan kita muslimah-muslimah yang lalai. Sehingga hati kita, mata kita, telinga kita dah tak lalu lagi. Dah tak lalu maksudnya, dah tak selera tu maksud saya. Dia dah tak selera lagi nak dengar ayat Al-Quran. Dah tak selera nak dengar hadis Nabi. Dah tak selera nak dengar ucapan-ucapan nasihat ini. Kita perlu ubah lifestyle kita, cara hidup kita untuk lebihkan telinga kita ni dengar ayat-ayat Allah. Untuk lebihkan telinga kita ni dengar hadis-hadis Nabi SAW. Sekarang ini kita bukan zaman dulu-dulu ya muslimah. Zaman dulu-dulu yang mana kita kena pergi ke tempat itu untuk dengar. Mungkinlah dulu-dulu orang boleh kata, saya ni susah nak pergi masjid, susah nak pergi kuliah, ya tak ada masa. Macam mana saya nak dengar ya Allah, macam mana saya nak dengar hadis Nabi? Kalaulah ada orang kata begitu, saya rasa, saya tak tahulah dia duduk pada zaman bila.
Duduk zaman bila tu? Okey. Zaman ini adalah zaman teknologi berada di hujung jari. Kita boleh dengar, boleh lihat semua perkara-perkara yang baik menerusi telefon pintar kita tu kan, yang kita panggil smartphone. Bila kita pegang sesuatu yang dinamakan sebagai smart, so how smart kita ini mengendalikan ataupun menggunakan satu aplikasi yang dipanggil sebagai smart. Kita perlu jadi seorang muslimah yang bijak ketika kita memegang sesuatu yang bijak. Muslimah yang bijak ialah muslimah yang mana dia menggunakan semua peluang yang ada untuk menjadikan diri dia seorang muslimah yang lebih taat kepada Allah, yang lebih dekat kepada Allah, dan menutup ruang-ruang syaitan itu untuk menghalang dia taat kepada Allah. Di telefon kita, kan, kita boleh dengar ayat Al-Quran. Kalau kata kita malaslah nak baca kan, betul tak? Kadang-kadang kita ni memang malas, ya Allah. Kalau kita malas nak baca, kita boleh dengar ayat Al-Quran. Berapa ramai orang yang duduk dalam bas, dengar ayat Al-Quran. Saya tak rasa ramai. Kan? Kita lebih memilih untuk mendengar, tak payah sebutlah ya, mendengar apa yang kita suka dengar lah berbanding dengan ayat Al-Quran. Berapa ramai orang yang mana setiap hari dia gunakan telefon bimbit dia itu untuk mendengar kuliah agama. Berapa ramai? Belum tentu. Tak ramai. Kan? Jadi kita ni kan, kalau dalam bilangan yang begitu kecil ini, apa kata saya anjurkan begini ya, kita menjadi antara orang yang meramaikan bilangan yang kecil itu. Kadang-kadang kalau dia tak mula daripada diri kita, susah orang di sekitar kita juga untuk mula. Kalau kita mulakan, contoh, kalau kita jadi seorang teman yang mana mengajak kepada teman-teman lain untuk ikuti perkara-perkara yang baik, untuk ikuti hal-hal yang boleh mendatangkan manfaat, kuliah agama, pembacaan Al-Quran, kita berikan semangat kepada teman-teman kita, jomlah kita, maknanya ada, bukan kata pengaruhnya, ada ajakan, ada sesuatu yang baik berlaku. Jadi kalau kita tahu kita sikit je orang yang nak ikuti, kan? Tapi kita usaha untuk bawa orang kepada perkara yang sikit itu, Masya Allah, tabarakallah saya kata. Ia juga adalah hal yang boleh mendatangkan pahala pada diri kita. Kerana kita berusaha juga untuk menghalang si syaitan ini bawa teman-teman kita kepada perkara yang melalaikan. Kalau dia halang kita untuk dengar firman Allah, dengar hadis Nabi, dengar ucapan-ucapan nasihat, bermakna di sini kita perlu usaha untuk halang dia buat semua perkara-perkara itu. Yang bagaimana usahanya, iaitu kita dekatkan diri kita kepada apa yang cuba dia halang. Semakin dia cuba nak halang, semakin itulah kita dekatkan diri kita. Kita jangan mudah terpesona dengan apa yang dia usahakan. Kerana sebab itu di sini, pada perenggan kita di sini, kita balik kepada perenggan kita yang ketiga. Dia kata apa? Berhati-hatilah agar jangan sampai pos ini dimasuki oleh firman Allah, sabda Rasulnya ataupun ucapan para pemberi nasihat. Yang mana dia kata, jika keadaannya begitu, jika kalian tidak mampu mencegah semua ini, maka cegahlah dia daripada memahami, merenungi dan mengambil pelajaran darinya. Maknanya kadang-kadang kita ni dengar, kita dengar juga. Tapi bila dengar-dengar tu tak ada apa-apalah manfaat yang kita dapat. Kerana apa? Syaitan ini dia, okeylah, kau nak dengar kan, silakan kau dengar. Tapi aku pastikan bila kau dengar, kau tak dapat manfaat daripada apa yang kau dengar. Dia akan cuba halang kita supaya mengambil pengajaran, mentadabbur, memahami tiga perkara yang tadi yang cuba dia halang itu tadi. Baik, seterusnya kita lihat di sini. Yang mana dia kata, baik dengan cara memasukkan kebalikan, maknanya ucapan-ucapan yang sebaliknya, mahupun membesar-besarkannya sehingga terkesan bahawa ia terhalang darinya dan tidak ada jalan untuk mencapainya.
Maksudnya begini, bila kita dengar, mungkin kita dengar bacaan Al-Quran kan, syaitan ni akan bisik. Kadang-kadang dalam hati kita pun cakap gini, alah kalau dengar Al-Quran bukan faham pun, kalau tak faham macam mana aku nak ni kan, nak menghayati kan. Kita ni kalau baca Quran kita kena faham bahasa Arab. Kalau tak faham bahasa Arab, macam mana kita nak faham apa yang Allah cakap? Kalau gitu buat apa baca kalau tak faham kan? Just waste your time lah, tak payah. Kadang-kadang kita rasa macam gitu dalam hati kita. Ini yang syaitan laknatullah itu tadi cuba lakukan. Dia bisikkan gitu, Sakinah kau nak dengar buat apa? Bukan kau faham pun. Kau cakap bahasa Arab ana inti je begitu nak baca Quran ni. Tak payahlah. Kau pergi dengar benda yang kau faham lagi bagus. Syaitan begitu. Dia akan besar-besarkan benda tu. Dia akan buat kita rasa, betul juga dengar tak faham. Buat apa nak dengar? Kan? Buat apa nak dengar hadis Nabi? Bukan aku baik pun macam itu. Syaitan ni kan. Kau nak dengar semua ni apa? Jangan bajet baik. Kau ni tak baik sangat. Tak payah dengar-dengar ni semua. Dah jangan jadi muslimah yang fake. Kan? Kau ni munafik lah kau ni. Kau bukannya bagus, kau solehah sangat nak dengar-dengar semua ni. Dah sudah. Ini yang diusahakan oleh syaitan. Dia akan terbalikkan benda itu dan dia akan usaha supaya kita nampak hal itu benda yang besar sehingga kita lihat perkara tersebut sebagai satu perkara yang mana kita tak layak untuk dengar, tak layak untuk faham, tak layak untuk kita ambil pelajaran daripada apa yang kita dengar tentang ayat Al-Quran dan hadis Nabi SAW itu tadi. Yang mana dia kata sehingga dia menganggapnya sebagai beban yang berat bagi jiwa yang hendaknya tidak disibukkan dengannya. Jadi dia tak rasa benda tu berat. Kan? Dia tak rasa sampai dia terbeban yang mana nanti dia kena amalkan. Ini kalau dengar hadis Nabi ni kalau dah tahu kena buat tau. Kalau tak buat dosa macam tu. Jadi perasaan yang sedemikian. Tak payah, lebih baik jangan dengar. Jangan dengar. Nanti kalau dengar kan dah tahu kena buat kau. Nyaya aku tak buat. Lagi dosa. Kadang orang macam gitu. So syaitan ini dia akan buat kita ada rasa-rasa yang begini. Yang akhirnya menjadi penghalang bagi diri kita untuk duduk, dengar dan menghayati ayat Al-Quran serta hadis Nabi SAW itu tadi. Yang mana dia kata boleh juga dengan cara merendah-rendahkan ucapan tadi kepada jiwa. Dia rendah-rendahkan ayat Al-Quran ini, kemudian dia jadikan satu rendah ni maksudnya dia memperlihatkan kepada kita bahawa ayat Al-Quran hadis Nabi ni tak berapa penting lah, tak payah dengar-dengar sangat. Ni maksudnya merendahkan. Kemudian katakanlah bahawa seharusnya dia tersibukkan dengan perkara yang lebih tinggi, lebih menakjubkan. Jadi syaitan ini akan buat kita untuk dengar perkara yang lain. Kan dia akan bisikkan kepada manusia supaya kita ini dengar hal yang lebih baik, lebih penting. Buat apa nak dengar Al-Quran? Kau dengar lagu lagi bagus kan? Lagi kau menghayati, boleh mengalirkan air mata engkau kan daripada kau dengar Al-Quran yang kau tak faham tu. Dia buat gitulah pada kita. Dia bisikkan sedemikian pada diri kita. Kalau kau dengar Quran hadis Nabi ni bukan faham pun tak payahlah walaupun Surah Sakinah tu terjemahkan dekat engkau. Kau boleh ke hayati apa yang dia cakap tu? Kau tak boleh menghayati macam dia menghayati sebab kau tu tak ada basic. Macam gitu. Pandai pula saya buat dialog syaitan ni. Kau tu tak ada basic. Kalau kau tak ada basic ni tak payah nak sibuk-sibuk. Kau sibukkan dengan benda lain lagi bagus. Pergi buka ceramah motivasi ke apa kan? Siapa tahu ceramah motivasi yang tak ada ayat Al-Quran tu lagi boleh buat kau rasa semangat. Jadi gitu kan. Siapa tahu bila kau dengar lagu tu hilang kesedihan kau. Siapa tahu kalau kau dengar lagu ni kan cuba kau menari dangdut sikit ke apa. Hilang kau punya problem semua. Kau kata hilang. Daripada kau dengar semua ni. Nah, sudahlah. Jadi kita ni kalau ada rasa yang begini ya muslimah, jiwa kita akan rasa macam betul juga tak payah, bukannya boleh bantu pun. Sebab itu dia ni kan akan bagi kita sibukkan kita dengan hal-hal lain. Sehingga kita pun meninggalkan Al-Quran, meninggalkan hadis Nabi, meninggalkan ceramah-ceramah yang baik, ceramah-ceramah agama ni contohnya, dan kita pergi kepada perkara-perkara yang melalaikan itu tadi, sehingga kita dah tak nak dah untuk dengar kembali ayat Al-Quran tu. Kerana kita dah sibuklah dengan benda-benda yang melalaikan ini.
Jadi dia ni akan buat, dia kata di sini, dia akan ajak kita untuk sesuatu yang lebih menakjubkan, lebih apa lagi ni, muka surat sebelah lebih mulia menurut kacamata manusia dan lebih banyak yang menerima. Maksudnya orang semua sekarang banyak dengar lagu apa? Kenapa kau tak dengar lagu? Kenapa kau nak dengar ayat Al-Quran? Nampak tak? Orang semua ramai. Dia akan buat kita sibuk dengan perkara-perkara yang orang lain semua buat. Sekarang semua orang buat TikTok. Okey, semua orang buat itu, orang semua buat challenge itu, semua orang buat challenge ini. Kenapa kau tak buat? Dia akan sibukkan kita dengan perkara-perkara yang tidak memberi manfaat. Sehingga kita pun sibuklah, nak buat video bukan senang Muslimah. Bukan senang tau. Dia memberikan kita, dia menghabiskan masa, tenaga, idea, kreativiti kan. Lepas tu nak letak words lagi dekat apa ni, video ni, dia bukan benda yang mudah sebenarnya. Bayangkan nak buat video 1 minit bukan mudah. Seriously saya kata. Ia mengorbankan banyak masa. Boleh drain otak tu kalau orang yang betul-betul ni dah tak ada idea. Memang dia akan drain. Tapi orang ramai, kebanyakan manusia, mereka sanggup menghabiskan masa dengan perkara-perkara yang tak berfaedah. Banyak kali saya ingatkan kepada kita orang-orang perempuan ni, jangan buat video-video menari sana sini. Tak bagus walaupun kita pakai tudung. Kan? Pakai tudung menari sana sini kan nampak. Nampak ya awak punya, maaf saya kata depan belakang semua tak elok. Tak elok. Kita, bukan saya kata kalau kita pakai tudung tak boleh berhibur lah. Awak nak joget ke? Nak baring ke? Nak apa ke? Jogetlah muslimah, silakan. Tapi janganlah. Kan? Janganlah nak upload. Jangan nak tunjuk pada orang ramai. Tak payah tunjuk satu dunia awak nak joget. Itu yang saya nak katakan kat sini. Cuma di sini, masa yang kita peruntukkan. Betul tak? Masa yang kita peruntukkan untuk buat perkara yang tak berfaedah ini, untuk dipertontonkan kepada orang lain, jangan waste time dengan benda-benda yang begini. Jangan lupa ya muslimah, semua benda yang kita post, Allah Subhanahu Wa Taala minta dipertanggungjawabkan. Okey? Allah Subhanahu Wa Taala minta kita bertanggungjawab di akhirat kelak. Tidak ada satu pun urusan hidup kita ini yang akan Allah biarkan, daripada sekecil-kecil perkara yang kita lakukan sehingga sebesar-besar perkara yang kita lakukan, Allah Subhanahu Wa Taala akan timbang. Allah akan hitung. Jadi hati-hati. Kalau kita banyak habiskan masa dengan perkara yang tak berfaedah, yang lalai, yang maksiat, maaf saya sebut maksiat ni, nak cakap maksiat ni takut orang marah. Tapi dengan menunjukkan sesuatu yang tidak seharusnya ditunjukkan, kita sebenarnya bagi ruang ni kepada syaitan tu tadi, memudahkan kerja dia. Sebab itu tajuk kita di poin yang ke-44, maksiat itu dia memudahkan kerja syaitan. Yang mana dengan maksiat itu memudahkan dia untuk mengawal semua tentera-tentera yang kita ada, iaitu hati, mata, telinga ni sekarang yang sedang kita bincangkan. Jadi perlu hati-hati dalam hidup ni. Lebih-lebih lagi kita orang perempuan. Ni bukan saya nak kata, kalau orang lelaki semua boleh buat lah. Siapa kata orang lelaki boleh buat semua benda? Saya tak kata gitu. Cuma kita ni orang perempuan, dia ada satu perkara yang indah yang perlu kita jaga, iaitu rasa malu kita. Malu ni kena tebal. Orang lelaki pun malu je kena tebal juga. Bukan kata orang perempuan saja, tapi orang perempuan ni dia, Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan dengan keistimewaan, keutamaan, kelebihan yang berbeza daripada orang lelaki. Sebab itu rasa malu kita perlu lebih tebal daripada orang lelaki lah, sepatutnya begitu. Kan, tapi ni tidak, kita beria-ia betul lah ke sana sini cakap kan. Kadang kita yang perempuan ni tengok orang perempuan dekat Instagram ni, kita jadi malu tau. Kan kita kata, malulah. Kita sendiri yang jadi malu tengok orang-orang macam ini kan. Kenapa dia boleh habiskan masa dia, sungguh-sungguh tau, habiskan masa untuk buat video menari, buat video itu, buat video ini, dengan tanpa rasa malunya bagi orang tengok. Kalau kita, kau serius? Boleh Jangan kita habiskan masa kita lah dan tenaga kita pada benda-benda yang begini.
habiskan masa kita dengan hal-hal yang berfaedah, baca ayat Al-Quran, kan? Baca hadis-hadis Nabi, dengar sesuatu yang boleh meningkatkan keimanan kita. Iman ni dia akan naik dan turun. Kalau dia turun dan kita biarkan dia turun, bimbang-bimbang, dia susah untuk naik kembali muslimah. Sebab itu kita ni kena banyak dengar perkara-perkara yang baik, ikuti hal-hal yang baik, supaya keimanan kita yang suka turun naik ini, bila dia turun dan kemudiannya kita dekat kepada perkara-perkara yang baik, insya-Allah keimanan itu dia akan meningkat kembali. Kalau dia turun pun dia boleh naik kembali. Dia tak akan terbiar begitu sahaja. Sebab itu tidak hairan ada orang keimanannya bila dia turun dia terus pergi kepada zero. Bila dia nak naik balik tu orang kata lengit. Ni bahasa kan. Lengit sikit, payah. Payah je nak naik. Jadi kita ni kalau kita dekatkan diri kita kepada perkara-perkara maksiat, dekatkan kepada diri kita dengan hal-hal yang melalaikan, keimanan yang menurun, dia akan sukar untuk berada pada satu prestasi yang baik. Sedangkan kita sebagai seorang muslimah perlu sentiasa memperhatikan keimanan kita dengan mendekatkan diri kita pada amal ibadah, amal ketaatan. Amal ibadah ini dia tidak semestinya kita kata duduk di atas sejadah, berzikir, baca Al-Quran. Bukan itu. Tetapi bagaimana kita spend masa kita. Bagaimana kita habiskan masa kita. Adakah kita habiskan masa kita dengan perkara-perkara yang baik? Jika baik, maka baiklah keimanannya. Jika tidak, tidaklah keimanannya. Sebab itu dalam sebuah hadis yang lain, Nabi SAW ada mengingatkan kepada kita, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara ciri baiknya keislaman seseorang itu apabila dia meninggalkan sesuatu yang tidak memberikan apa-apa manfaat pada diri dia. Itu pesan Nabi. So kalau kita tahu perkara ini, nothing, tak boleh buat apa-apa pada diri kita, tinggalkan. Bermakna kita berusaha untuk meletakkan ciri keislaman yang baik itu pada diri kita, pada hati kita, pada kepribadian kita sebagai seorang muslimah yang sentiasa berusaha untuk menjadi muslimah yang salihah, taat kepada Allah. Dan jangan sesekali kita terperangkap pada apa yang cuba diaturkan oleh syaitan laknatullah ini. Kerana dia akan lihatkan kepada kita benda-benda baik ini semuanya tak baik. Benda baik ni ekstrim. Benda baik ni bawa kepada permusuhan. Kau kalau jadi baik, Sakinah, semua orang tak suka engkau tau. Kau kalau jadi baik, asyik baca Quran, orang semua nampak engkau ekstrim tau. Kau ni kalau puasa Isnin Khamis, nanti kalau kawan kau nak ajak makan macam mana? Dia akan buat kita ni fikir benda-benda baik ini akan membawa kepada permusuhan. Akhirnya kita akan tinggalkan hal-hal yang baik. Dia akan kata, kau kalau dengar benda-benda baik ni semua, nanti kau pun jadi macam gitu. Lepas tu kawan-kawan kau semua pergi daripada kau macam mana? So nanti kau pun dah putuskan persahabatan kau dengan dia. Dia keluarkan pelbagai macam bisikan yang buatkan kita rasa tak enak dalam hati ini. Kita rasa tak sedap. Kan kita rasa alah nanti orang kata apa, nanti orang kata saya ni dah tak nak kawan dengan dia, saya musuh dengan dia dan sebagainya. Akhirnya kita memang akan berhenti daripada melakukan perbuatan-perbuatan yang baik itu tadi. Kerana kita bimbang, kalau saya buat ni nanti jadi musuh, kalau saya buat ni orang tak suka saya, kalau saya buat ni nanti kita jadi jauh. Syaitan tu memang macam itulah. Dia memang suka, dia merosakkan perkara-perkara yang baik. Sebab itu kita lihat cuba lihat di muka surat, kalau saya di muka surat 225 sila cari satu ayat Al-Quran, saya nak terus pindah pada ayat Al-Quran ini. Di mana Allah Subhanahu Wa Taala ingatkan kepada kita. Sila muslimah cari ayat Al-Quran surah Al-An'am ayat 112 itu. Sebentar saya kecilkan saya. Okey. Baik, cuba cari ayat Al-Quran ini dalam kitab kita. Perenggan yang selebihnya tak perlu dibaca, biarkan sahaja. Okey. Kita terus pindah masuk kepada
ayat Al-Quran di sini, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, sila bantu teman-teman yang lain jika sekiranya ada yang sudah jumpa ayat Al-Qurannya di mana, di muka surat yang keberapa, letakkan di ruangan komen. Sebab Ustazah tak tahu pada halaman yang keberapa di dalam kitab Muslimah-Muslimah semuanya. Jadi kalau muka surat Ustazah, muka surat 225 Cik Salimah, kalau masih ikut kuliah Ustazah pagi ni, Cik Salimah boleh lihat di muka surat 225. Baik. Jadi kalau kita lihat di sini, okay, page 212. Terima kasih Kak Noh dan semua yang memberikan jawapan di situ. Baik. Bila kita lihat pada ayat ini, Allah Subhanahu Wa Taala sudah ingatkan kepada kita bahawa syaitan ini dia akan bisikkan perkataan yang indah. Kan? Kalau minggu lepas dia guna perkataan apa? Muluk. Perkataan tu kan, muluk yang muluk. Maksudnya yang indah-indah ini, syaitan laknatullah ini dia akan bisikkan perkataan yang indah-indah kepada kita. Yang mana Allah ceritakan dalam ayat ini, surah Al-An'am pada ayat yang ke-112. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan syayatinal insi wal jin. Hal ini Allah sebutkan tentang Nabi. Di kalangan para Nabi, setiap daripada para Nabi ini ada musuh. Ada musuh. Kita juga begitu ya Muslimah. Walaupun kita bukan Nabi. Kita, Allah Ustazah ni pasal Nabi. Ya betul. Ni tentang Nabi. Tapi kita, setiap daripada diri kita, manusia ini, kita ada musuh. Sebagaimana Nabi. Allah berikan kepada setiap Nabi dengan musuh. Yang mana musuh ini Allah sebutkan di kalangan, okay, Allah sebutkan di sini iaitu syaitan-syaitan. Musuh-musuh syaitan-syaitan yang mana mereka ini syaitan dari jenis manusia dan juga jin. Iaitu Allah kata, iaitu syaitan-syaitan dari jenis manusia dan jenis jin. Jadi kita ni manusia, kita ada musuh dua kategori. Satu jin, satu manusia. Yang mana ada manusia ini, orang kata manusia bertopengkan. Syaitan bertopengkan manusia ke manusia bertopengkan syaitan? Cuba betulkan ayat saya. Takut terbalik pula kan. Kita kadang-kadang dah naik share ni berbual. Ayat tu terbalik ya. So kita lihat di sini, ada manusia ni, dia sebenarnya dia ni ikut kata-kata syaitan yang menjadi musuh kita, yang akhirnya menyebabkan kita pun terikut dia. Dan jangan lupa, kita ada jin. Jin yang mana di sini, yang juga jin yang fasik lah, yang ikut kepada syaitan ini untuk merosakkan, jin juga merosakkan manusia. Baik, kemudian Allah kata yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura. Ni perkataannya yang Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan kepada kita. Syaitan bertopengkan manusia. Terima kasih Kak Mas membetulkan ayat saya pada pagi ini. Syaitan bertopengkan manusia. Baik, jadi kita lihat di sini Allah sebutkan mereka ini yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura. Mereka, apa yang mereka lakukan? Sebahagian mereka membisikkan kepada sebahagian yang lain perkataan-perkataan yang indah-indah untuk menipu manusia. Kerja mereka ini, mereka bisikkan ke telinga kita ni manusia supaya kita buat perkara-perkara yang kononnya indah itu tadi kan, sebenarnya ialah tujuan untuk menipu manusia. Sebenarnya perkara tu tak baik pun, perkara tu tak bagus pun. Tapi mereka ini ubah dengan ucapan-ucapan yang baik sehingga kita melihat ia baik, kita dengar dia bagus dan akhirnya kita pun tertipu dengan bisikan-bisikan ini. Imam Ibn Kathir rahimahullah dalam kitab tafsirnya, ketika beliau mentafsirkan ayat ini, beliau sebutkan di sini bahawa pada perkataan yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura, bermaksud mereka satu sama lain menyampaikan kata-kata yang sudah dihiasi dengan keindahan yang mampu memperdaya pendengarnya. Okey, perkataan-perkataan yang dia dah hiasi dengan keindahan yang bila kita dengar akan memperdayakan kita yang mendengar itu tadi. Dari kalangan yang tidak tahu tentang urusannya. Itu di kalangan kita yang tidak tahu. Ini adalah taktik dan strategi mereka untuk memusnahkan pendengaran kita ini
agar ia tidak mendengar perkara-perkara yang baik. Jadi ini yang ditafsirkan oleh Imam Ibn Kathir rahimahullah dalam kitab tafsirnya. Lalu Allah Subhanahu wa taala ingatkan kepada kita, walau syaa rabbuka ma fa'aluhu. Jikalau Tuhanmu menghendaki, nescaya mereka tidak mengerjakannya. Fadharhum wa ma yaftarun, maka tinggalkanlah mereka dan apa yang mereka ada-adakan. Bila Allah Subhanahu wa taala beritahu kepada kita, tinggalkan mereka dan apa yang mereka ada-adakan, bermakna Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita biarkan gangguan syaitan di kalangan manusia, syaitan di kalangan jin ini. Okey, kita kalau ada orang datang kepada kita, dia cakap, dia nak ngumpat orang, nak gosip, nak cakap benda-benda yang tak baik kan, nak kutuk sana, kutuk sini, yang akan menimbulkan permusuhan, menimbulkan kita ni jadi orang yang zalim ataupun jadikan kita, jiwa kita ni berkecamuk, geram sangat sampai kita benci dengan seseorang itu, tinggalkan dia. Ini yang Allah perintahkan. Fazarhum, Allah kata, tinggalkan orang ni. Tinggalkan mereka ni. Kemungkinan mereka ini adalah syaitan-syaitan. Jangan pula, tapi janganlah cakap kau ni setan jangan cakaplah dengan kawan kita gitu kan. Kalau dia ni sukalah jenis yang mengumpat, sukalah jenis yang membawang dia apa kan, kita buat kau ni memang setan macam Allah sebut dalam surah Al-An'am ayat 112 kan, syaitan di kalangan manusia, engkaulah ini. Tak payah kita cakap gitu kat depan muka dia. Kita pandai-pandailah kan kita nak apa tu, keluarkan daripada forum dia tu kan, pandai-pandailah kita. Tapi janganlah kita mengucapkan perkataan-perkataan yang tak baik. Silap kita pula yang kena dibawang oleh dia tu. So kita ni adalah, minta maaf ada kerja nak buat. Cakaplah apa-apa nak cakap dengan dia kan. Untuk kita elakkan supaya duduk dalam forum dia yang tak bertauliah tu kan. Okay. So sekarang ini Allah kata, fadharhum, tinggalkan syaitan di kalangan manusia ini yang nak bisik-bisik benda-benda yang kononnya indah bagi mereka ni kan. Tinggalkan mereka. Dan Allah ingatkan di sini, Imam Ibn Kathir rahimahullah, dia tafsirkan ayat ini, dia kata apa? Tinggalkan, biarkan gangguan mereka dan bertawakkallah kepada Allah dalam menghadapi permusuhan mereka. Lepas itu dia nak kata kita ni bajet soleha ke, ni maksudnya dia nak kata kita bajet soleha ke, konon-konon baiklah tu, tak nak ngumpat orang, konon-konon baguslah tu, mentang-mentang dah pergi kuliah surah Sakinah addawa gitu kan. Konon-konon tak nak dengar lah apa aku nak gosip ni. Biarkan saja, kita tawakal kepada Allah. Kalau dia nak musuh kita lepas tu ke, kalau dia nak biarkan kita, dia pun tak nak geng dengan kita ke apa kan, dah tak nak masuk dalam geng kita, dah sudah, biarkanlah dia tu. Kita tawakallah kepada Allah. Satu orang tinggalkan kita, ada ramai lagi orang yang akan stay dengan kita. Ingat tu. Ya, kalau kita berani meninggalkan satu kemaksiatan, ada 10 kebaikan yang akan datang pada diri kita. Kalau kita yakin tentang itu, insya-Allah selamat hidup kita dunia dan akhirat. Samalah kalau kita berani meninggalkan satu orang yang tidak baik, yang boleh memusnahkan jiwa kita, hati kita, pemikiran kita, yang boleh buat kita jadi jahat sama macam dia, Allah Subhanahu wa taala akan gantikan kepada kita dengan 10 orang yang jauh lebih baik daripada orang itu tadi. Walaupun kita takut nanti dia musuh kita kan, sudah, tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala akan jaga orang yang menjaga perintahnya. Allah Subhanahu wa taala akan jaga orang yang menjaga diri dia agar tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang Allah larang. Kalau kita yakin tentang perkara itu, insya-Allah baiklah keseluruhan urusan kehidupan kita. Sebab itu di sini akhir sekali saya nak tutup pengajian kita untuk topik kita di sini. Kita kena minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar jaga setiap satu anggota tubuh badan kita ini yang sebenarnya merupakan tentera bagi menghalang perbuatan syaitan itu tadi. Okey, kita perlu minta kepada Allah Subhanahu wa taala setiap hari, setiap pagi, setiap petang, agar Allah bantu kita, berikan keselamatan pada semua tentera yang Allah dah berikan ni.
iaitu mata kita, telinga kita, badan kita keseluruhannya. Ini adalah doa yang diamalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada setiap pagi Nabi SAW berdoa, Allahumma afini fi badani. Ya Allah, berikanlah keselamatan terhadap badanku. Kesihatan pun boleh jugalah ya. Makna kesihatan ni termasuklah keselamatan. Ya Allah, berikanlah keselamatan pada badan, tubuh badanku ini. Allahumma afini fi sam'i. Okey, ini bertepatan dengan konteks perbincangan kita pada pagi ini. Ya Allah, berikanlah keselamatan pada pendengaran aku. Allahumma afini fi basari. Ya Allah, berikanlah keselamatan pada penglihatanku. Ini sebagaimana yang kita bentangkan pada minggu lepas. Kalau badan ni keseluruhannya daripada hujung rambut sampai hujung kaki lah. Itu maksudnya. Di sini kita tutup doa ini sebagaimana yang ditutup oleh Nabi SAW. La ilaha illa anta. Kerana tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Engkau ya Allah. Di kalangan sahabat yang mengajarkan doa ini, mereka mengatakan bahawa aku mendengar Nabi SAW membaca doa ini 3 kali pada waktu pagi dan 3 kali pada waktu petang. Doanya pendek, mudah untuk kita amalkan, pendek tetapi mengandungi makna yang begitu padat. Untuk membantu kita menjaga anggota tubuh badan kita ini yang Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan bukan semata-mata berfungsi untuk kita melakukan aktiviti seharian kita, tetapi Allah Subhanahu Wa Taala berikan anggota tubuh badan ini untuk menjaga kita agar tidak terjebak dalam perangkap syaitan laknatullah. Maka dengan itu, kita sebagai seorang muslimah perlu sentiasa minta kepada Allah dengan pertolongan, dengan keselamatan agar kita dapat menjaga anggota badan kita ini. Allahumma afini fi badani. Allahumma afini fi sam'i. Allahumma afini fi basari. La ilaha illa ant. Ya Allah, berikanlah keselamatan pada tubuh badanku. Berikanlah keselamatan pada pendengaran aku. Berikanlah keselamatan pada penglihatan aku. Sesungguhnya tidak ada Tuhan yang berhak untuk aku sembah melainkan Engkau. Setiap hari, setiap pagi kita baca doa ini 3 kali. Setiap petang kita baca doa ini 3 kali. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memelihara kita semua daripada sebarang godaan, gangguan syaitan yang ingin merosakkan anggota tubuh badan kita. Okey muslimah, itu sahaja perbincangan kita pada pagi ini. Terima kasih di atas perhatiannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberkati pertemuan kita pada pagi ini dan saya doakan ya mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala juga berikan kepada kita dengan motivasi yang kuat, motivasi diri yang tinggi untuk terus-terusan beramal dengan setiap ilmu yang kita telah pelajari itu tadi kan, supaya kita tak rasa apa yang kita belajar ni sebagai satu beban, sebagaimana syaitan itu tadi kan yang nak rosakkan kan. Syaitan ini dia sengaja kata dah belajar doa ni kan, nanti nak kena hafal ni, kalau tak hafal dosa. Tak adalah, jangan kita ni rasa macam gitu ya sampai rasa terbeban. Kita beramal, kita memang betul kita kena beramal dengan ilmu kita yang kita belajar ni, tapi dia mesti berperingkat-peringkat, perlahan-lahan, ya, sedikit demi sedikit. Yang penting kita beramal, insya-Allah Allah Subhanahu Wa Taala akan berikan kita kekuatan demi kekuatan untuk beramal sepenuhnya dengan apa yang telah kita pelajari. Okey muslimah, itu sahaja perbincangan kita untuk pagi ini. Sekali lagi, terima kasih di atas perhatiannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita semua dengan kesihatan, kelapangan masa untuk kita bertemu sekali lagi pada minggu hadapan. Saya tutup dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.